Okey, diorang assume awak dah belajar elektronik ni daripada dulu lagi Okey, so dari dulu lagi, so dia anggap awak dah belajar. So dia terus daripada chapter ni, kalau rasa macam banyak, dia dah jadi sikit lah banding topik KSSM, KBSM. Ni KSSM dia dah sikit Okey. Ada kiraan yang dia dah potong. So untuk elektronik ni, saya dah share screen ke belum? Belum Belum Cikgu. Ayo, screen. Okey, ni mana dia? Okey, this one is tajuk elektronik ni chapter akhir lah. Lepas tu nanti kita akan buat ulang kaji sajalah. Okey, dalam tajuk ni awak akan belajar term emission cathode ray. Actually yang saya share dengan awak tadi tu iaitu tentang tiup sinar katod lah. Dalam tajuk ni tiada pula saya buka-buka buku teks ni tak ada pula dia suruh awak kira paras. Tak pula dia tak suruh kira, mungkin awak dah pernah belajar dulu kot. Okay, so dalam ni ada elektron, ada semiconductor diode dengan transistor. So chapter ni dah dikurangkan dikurangkan tapi tak maksudnya tak keluar maksudnya dia ingat awak dah belajar zaman dulu-dulu. Okay, dulu tu tak tahulah ingat ke tak kan. Okay, so sekarang ni dia nak tanya cerita kat sini adalah elektron. Elektron termayuk emission and cathode ray ni apa bendanya. Okay, dia cerita dia kita akan tengok benda lah ni. Tiup sinar katod ni, ini ada kat makmal tapi tak fungsi sebab benda ni set ni 3,000 jugalah. So sekali nak beli seketul ni sangat mahal. So kita tengok video sajalah sebab benda ni agak mahal dan dia menggunakan power yang sangat tinggi EHT power supply ni dalam 3 kilovolt kot. Okay, so cerita dia adalah, okay, jom pergi sebelah. Bila dia dia on dekat sini, on dekat kawasan ni, okay, on kat kawasan ni, nanti current akan lalu sini, dia akan panaskan tungsten filament kat sini. This one is tungsten filament. Okay, lepas tu bila dia panaskan akan terhasil lah, okay, dia akan panaskan kawasan ni dan terhasil lah dekat plate cathode ni elektron. Elektron tu akan terlompat keluar, jump out from this cathode sebab dekat ujung ni ada anode. So dari cathode pergi anode ada elektron. Elektron tu akan keluar dari plate besi panas ni ke anode. So this one akan ada electron beam. Okay. Oleh kerana elektron beam ni bergerak ke sana. Okay. Awak kena tahu elektron dia adalah bercas apa? Positif, negatif? Negatif. Okay, dia bercas negatif. Okay, so dia bergerak dari cathode ke anode. So kalau cerita current, arus current I okay, arus akan bergerak berlawanan daripada elektron beam. So current akan lalu ke sana. Ini current flow sini I. Ini elektron beam yang akan bergerak dari cathode ke anode. Tapi current akan bergerak berlawanan. Okay, current adalah ampere elektron beam EV. Unit dia EV. Current ampere unit dia Ini elektron pakai EV. Dia punya unit pun dah lain. Okay, so kalau kita nak pakai left hand, ini nanti akan ada cerita left hand lah apalah. Okay, so current awak make sure current tangan awak tu left hand flaming tu akan current masuk ke dalam. Current pergi ke cathode. Okay, jangan terikut elektron beam pula. Okay, so cerita dia bila elektron tu keluar dia akan pergi berpusu-pusu ke
elektron beam ni, dan kawasan ni adalah vacuum. Kenapa nak vacuum? Supaya elektron beam tu takkan deflect. Maksudnya dia tak berlaga pula dengan partikel udara, dah tersengit. Tak boleh. Dia nak laju je ke depan. So dia nak kawasan tu vacuum. Tiada halangan daripada partikel udara, habuk, semua tak mau. So dia kosong je dalam ni, vacuum saja. So dalam cerita ni dia akan ceritalah hot tungsten filament ni menghasilkan elektron, dia jalan. Itu je dia nak cerita dia. Lepas tu pergi ke anode. Anode for sure lah charge positif. Dia sangat laju, so awak tak boleh letak tangan nanti. Sakit ke? Tak tahu lah. Kuat kot ni rasanya sebab 3 kilovolt ni. Kilo bukan yang awak dekat rumah tu pun baru 240 volt dah boleh shock current dah terketak dah. Yang ni lagi 3 kilo So dekat cerita ini juga ni saya pergi laju sebab nak cakap je keseluruhan cerita dia apa benda, nanti baru tengok detail dia cerita dia pergi beam tu, sekarang dia nak deflect pula. Deflect maksudnya nak pergi ke kiri, nak pergi ke kanan, nak pergi kiri. Apa tujuan nak pergi kiri kanan? Sekejap lagi kita tengok. Manusia ni dia tak suka statik, dia nak pula benda tu kiri kanan. Lepas tu dah bubuh pula halangan, nama dia Maltese cross kat sini. Kenapa tak boleh bentuk lain ke? Orang tu dah buat bentuk tu, terpaksalah pakai je bentuk tu. Dia nak buat, kadang-kadang tak ada pun cross ni, tak ada, kosong saja. Boleh jadi ada juga. Takat ni yang dalam pasaran semua yang bentuk cross macam tu lah. Okey. Lepas tu dia akan ceritalah gambar-gambar ni. Okay, so itu keseluruhan hari ni nak belajar. Okay, nanti akan dah letak bentuk cross ni nampak macam mana. Okay. Ada nak tanya sampai situ? Tak ada cikgu. Tak ada belum lagi. Okay. Ini hari lain nak ajar ini. Semiconductor diode hari lain. Okay, jom sekarang kita pergi ke video yang saya tayang ke awak tadi. Laju pula. Mana dia tadi? Jadi keseluruhan dia nak cerita pasal senapang tu lah. Pistol. Ataupun gun. Okay. Actually benda tu adalah benda kuno lah. Sekarang ni orang pakai LED je Okay. Walaupun nama dia kuno tapi awak kena tengok balik benda tu sebab itu adalah starter untuk benda lain jadi. Introducing SpeechAlarm, the most natural sounding text-to-speech software on the market. Hey, I'm Joey, and I'm one of the 30 AI. Okay, benda video ni 6 minit je. So kita tengok sekejap. Hello, Assalamualaikum. Selamat datang lagi ke channel saya. Untuk video kali ni, kita akan Ni awak tengok ni chapter 9 Ray Oscilloscope atau CRO. 9 maksudnya yang tahun lepas ni lah. Mari kita sama-sama tengok apakah maksud thermionic emission. Setiap logam atau metal mempunyai elektron yang sangat banyak dan dikatakan elektron tersebut bebas untuk bergerak. Namun begitu, elektron tersebut tidak boleh terlepas daripada permukaan metal kerana ditarik oleh attractive force. Tetapi jika kita berjaya membekalkan suhu yang tinggi, maka sebahagian daripada elektron mungkin mempunyai cukup tenaga untuk terlepas daripada permukaan metal tersebut. Kena sangat power. Jadi sangat proses yang menyebabkan elektron terlepas dari permukaan metal yang dipanaskan dipanggil thermionic emission. Animasi berikut menunjukkan bagaimana elektron bergerak atau berada di dalam sesuatu metal. Kesemua elektron bergerak dengan bebas namun tidak dapat terlepas dari permukaan metal. Namun begitu, sebaik sahaja metal dipanaskan, sebahagian daripada elektron mencapai tenaga yang mencukupi lalu dapat terbebas dari permukaan metal. Jadi secara asasnya, kita akan menyambungkan suatu filamen kepada bekalan kuasa supaya dapat memanaskan filamen tersebut dan akhirnya mengeluarkan elektron dari permukaan filamen itu. Di sinilah kedudukan filamen yang dipanaskan supaya elektron terbebas daripadanya.
Dan elektron yang terbebas sebentar tadi akan dipecutkan ke arah skrin yang berada di sebelah kiri Okay, dan dia warna hijau menghasilkan satu titik cahaya Panda berwarna fluoresan atau berwarna hijau. Elektron yang bergerak laju ini yang kemudiannya dipancarkan ke skrin dipanggil cathode ray. Dan arah cathode ray boleh dipesongkan menggunakan medan magnet. Jadi apa berlaku jika suatu coil itu dipanaskan? Jawapannya berlakunya proses thermionic emission dan elektron akan dibebaskan dari permukaan filament. Dan elektron-elektron yang berjaya terbebas dari permukaan filament akan bentuk elektron cloud. Berikut adalah susunan atau struktur elektron gun cube. Di sebelah kiri terdapatnya 6 volt power supply yang disambungkan kepada filament supaya proses thermionic emission berlaku. Disebabkan elektron bercas negatif, maka elektron tersebut akan tertarik ke anod di sebelah kanan elektron gun. Atau lebih tepat lagi, sebenarnya elektron tersebut dipecutkan ke anod kerana anod bercas positif. Jadi sekali lagi, elektron yang terhasil di kathod disebabkan oleh proses thermionic emission akan keluar dari permukaan filament atau kathod tersebut lalu dipecutkan oleh anod kerana anod bercas positif. Seperti yang anda boleh lihat dalam rajah ini, anod disambungkan kepada EHT merujuk kepada extra high tension, iaitu bekalan kuasa yang sangat tinggi yang bernilai 3 kV. Ini memaksa elektron yang keluar daripada kathod dipecutkan ke arah anod dan kemudiannya terus ke arah fluorescent screen. Okey, kita jalan lagi. Okey. Boleh didapati di dalam makmal. Ni benda kat dalam dia Struktur CRO juga terdiri daripada elektron gun. Elektron-elektron yang terhasil daripada proses thermionic emission akan tertarik ke arah anod yang bercas positif, yang kemudiannya elektron tersebut akan dipecutkan ke arah skrin yang berwarna pink tersebut. Jadi sekali lagi, elektron gun adalah suatu alat untuk menghasilkan elektron yang dipecutkan dalam suatu laju yang sangat tinggi. Dan elektron yang berada dalam keadaan laju atau bergerak dengan sangat laju dipanggil cathode ray. Dan metode inilah yang diguna pakai di dalam televisyen atau komputer skrin jenis CRT atau jenis konvensional sebelum penemuan LCD dan skrin LED dan juga skrin plasma pada masa kini. Jadi hari ini tahulah anda kenapa skrin televisyen atau skrin komputer pada masa dahulu bersaiz besar. Sekian saja video saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jadi itu kisah pasal yang kita nak belajar tu Okey, so ni elektron dia pancarkan. Okey. Jadi saya pergi sikit lagi. Sampai tadi ada nak tanya apa? Teacher, dia memang keluar, kan dia akan keluar dekat apa yang skrin tu kan? Dia memang keluar warna hijau ke sebenarnya? Okey, dia keluar satu sinar. Kejap saya tunjuk gambar yang benar Yang benar punya. Kejap, mana dia? Kita minyak. Bukan ini. Bukan ini. Yang mana tadi kejap. Yang hijau tu just dia punya skrin kat depan saja. Skrin kat depan tu sebab dia pendah floor mana duduk tak mana tadi tahu. Sekejap patah balik. Ini kat sini. Ini. Dia keluar color warna ni.
Okay, nampak dia keluar colour warna ni. Yang ini tak ada pendaflor. Ini tube ni saya mencari tadi gambar yang macam dia deflect dia macam sengit sikit disebabkan oleh magnet. Saya berjaya jumpa gambar ni je. Yang lain semua cerita-ceriti. Tak ada pula kata dia terpusing macam ni. So ini adalah satu beam yang lurus, nanti dia akan sengit disebabkan ada magnet. So ini yang awak akan kena tahu dia nak sengit ke mana, kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Okay, nah ni sinar temayon tu Okay, boleh menjawab Okay. Boleh cikgu, boleh. Sebab dia sangat laju ini dia boleh juga sengit ke atas. Ni kena tengoklah magnet apa yang dia pancarkan kat situ. Mana pula video ni tadi Tadi duk buka sebelum saya cari awak tadi. Sekejap. Okay. Ni kot kat sini. Ni. Okay, kita tengok sikit je. Ni panjang, saya tak nak tengok semua. Okay. Ini high level cerita tinggi sebab dia ada kira pula B, F. Adalah rumus-rumus lain. Maksudnya ini adalah bukan taraf SPM lah, taraf yang lagi tinggi. Kalau awak ambil fizik nanti ada lagi dia belajar mendalah ni Ni lecturer profesor. Force. In this video, we will present a demonstration of the effect. In other videos, we will use the concept of the magnetic force to explain other demonstrations, including... Okay, mula dia. Sampai sini kot. This is a cathode ray tube, which produces a beam of electrons. The beam is visible due to argon gas in the tube. The electrons here are moving so fast that gravity is negligible. Okay, actually warna dia tak ada. Tapi ni boleh nampak warna sebab dalam ni ada argon gas. Okay. Watch what happens when I bring a magnet near the beam. The beam deflects, which shows that there is a transverse force due to the magnet on the moving electrons. In general, any charged particle that is moving in a magnetic field will experience this fundamental magnetic force. Okay, kalau dia adalah cahaya biasa, dia tidak boleh dideflectkan ataupun dipesongkan oleh sebab magnet. Awak tahu kan, cahaya macam datang dari matahari atau lampu, dia adalah satu garis lurus Dia one straight line. Tapi ini bukan cahaya sebenarnya sebab walaupun nampak dia bercahaya, dia sebenarnya elektron sebab dia boleh dipesongkan. Kalau cahaya biasa tak boleh pesong disebabkan ada magnet. Katalah awak ambil magnet, letak dekat lampu, lepas tu lampu tu sengit sebelah. No, never sebab itu sifat gelombang cahaya tak macam tu. Ini disebabkan ada elektron flow kat sini menyebabkan dia boleh terpesong The beam is horizontal outward. When the magnetic field points to the right, the beam bends downward. Okay, ini awak kena When we belajar switch macam the mana nak guna magnetic tangan field, nanti. switch the direction of the magnetic field, the beam bends upward. When the magnetic field is pointing straight down, the beam bends to the left. But it has to do that because we can get back to our original case by just rotating the magnetic field. That's where we started from, the beam bending downward. Finally, when the magnetic field and the beam are parallel, there's no deflection. Okay, kalau letak kat There's no depan magnetic tak ada force. deflection dia straight line saja. The fundamental magnetic Ini ada force law kiraan dia, awak tak belajar quantitatively lah mendalah accounts ni. for Ni semua ni ada kiraan dia, awak tak belajar lah benda ni nak kira macam mana apa-apa benda kan. Okay, so yang tu saya tunjuk sekerat saja. the force is the charge times the Okay, ni ada lagi dia punya kira. No need Okay, so ya. Kan for this situation, the power supply is connected to the cathode, betul tak? Aha. Tapi kalau letak kat anode macam mana teacher? Tak boleh Oh tak boleh sebab anode tu dia nak pergi ke sana. Dia sebab cathode tu yang ada elektron. Anode tak ada. So cathode yang akan ada elektron dan akan bergerak. Okay teacher, faham? Teacher, Ya. means dia ada colour disebabkan argon dalam tu ke? Ya. Oh, okay teacher. Okay. Dan dia nanti ada pendaflor kat depan tu sebabkan dia ada
zinc sulfate ke apa. Dia ada dia punya lapisan dia. Yang tadi yang saya tunjuk video orang putih tadi tu tak ada lapisan tau. So that's why awak nampak dia clear saja. So semua bergantung kepada pasaran lah. Okay, then kita tengok pula Cikgu Afifi ni nak kata apa. Kejap Cikgu. Sebab yang Malaysia punya banyak bahasa Melayu dan juga kadang dia walaupun dia kelas orang putih tapi dia cakap Melayu juga macam saya jugalah. Ni MRSM pun tau. Sama je. Okay. MRSM pun dual language. Same like you lah. Okay. Tapi macam tu lah cakap-cakap campur juga. Okay. Kita tengok this one dia ada 2 part tapi part 2 ni is KBSM. Kita tak belajar dah benda tu. Cathode ray oscilloscope untuk kira So kita tengok part 1 saja. Part 1 pun saya lompat-lompat lah tak tengok semua. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kita nak masuk hari ni bab yang baru iaitu tajuk elektronik tingkatan 5. Ini Jadi benda dalam dia elektronik, sebab tu kita nampak ada pendah 4 floor. subtopik dalam KBSM. Kalau KSSM dia dah kurang sikit lah, jadi 3 subtopik sahaja. Jadi subtopik yang pertama ialah cathode ray oscilloscope iaitu oscilloscope sinar cathode. So, oscilloscope sinar cathode ni ialah satu alat. Jadi, kalau kita tengok alat dia rupa dia macam ni. Okey, saya nak tanya kamu, benda ni awak dah jumpa ke kat form 3? Dah. Ada. Ada kan? Atau awak ada kira kan ukuran ni? Ada kot. Ada kot, tak ingat lah teacher. Sebab saya cari dalam form 5 punya buku awak ni, textbook tak ada. Maksudnya yang last year ada. Maksudnya KBSM ada cara nak kira lah. Tapi ni dah tak ada. Tu saya assume awak ada belajar lah kot. Tapi saya takut dia keluar juga sekali lagi. Dia assume semua belajar, tanya sekali kat SPM. Boleh jadi ke? Boleh jadi kot. Dia ada banyak button dan dia ada screen. Jadi apa benda alat ni? Sekejap lagi kita tengok. First, kita tengok dulu cathode ray, oscilloscope dan 2 sebenarnya. Yang pertama kita kena belajar tentang cathode ray iaitu sinar cathode. Yang kedua ialah tentang oscilloscope. Oscilloscope ialah alat tersebut. Jadi cathode ray ni apa benda? Jadi kita kena berkenalan dulu. Kita bermula dari paparan cathode ray ataupun sinar cathode. Jadi inilah contoh paparan yang dihasilkan oleh tube sinar cathode. Okey, yang ini yang awak nampak macam ni, ini dalam apa ni? Cerita-cerita orang nak tembak-tembak orang ada kan ni? Dia macam Spy. yang nak cari Spy. ikan, spy, ikan paus. Kan ada dia punya ni kan. Inilah benda dia Tu awak nampak warna hijau je. Saya tak buka colour lain. Pasaran dia jual hijau je kot. Okay. Okey, yang ni biasa kita nampak. Ceritanya ialah cahaya pada skrin yang terbentuk itu. Okey, ini awak nampak sebab tu dia atas bawah kiri kanan. Tu semua kena pakai magnet tadilah untuk dia boleh gerak-gerak kiri kanan atas bawah semua tu Kalau tidak awak akan dapat titik kat tengah saja. That's why tadi ada deflect kiri, deflect kanan. Itu pentingnya benda tu naik turun Itu Dia datang jantung. dari mana? Okey, untuk sinar cathode ini, cahaya yang kita nampak tu ialah datang dari elektron yang ditembak ke skrin. Jadi sebenarnya dia bukan sumber cahaya, dia ialah sebenarnya elektron yang ditembak. Jadi kita kembali kepada cerita paparan ataupun display, generation of displays. Okey, yang pertama yang biasalah TV kita zaman sekarang. Okay, kita panggil TV LED iaitu light emitting diode. Okey, ni TV zaman sekarang lah, LED Awak mungkin sampai LCD. Inilah TV zaman sekarang. Dia punya paparan yang HD lah, 4K dan sebagainya. Okey, kalau kita ingat sebelum-sebelum tu kita ada paparan LCD monitor. Okey, LCD stand for liquid crystal display. Okey, dia masih lagi nipis. Dan kalau kita ingatlah sebelum tu lagi kita ada ni CRT. Okey, ini kita panggil CRT monitor. Dia mana CRT tu sebenarnya datang daripada perkataan cathode ray tube. Okey. Okey, awak sempat tak tengok benda ni? Sempat je. Sempat. Anak saya nanti mungkin tak sempat dah. Okey, ni sempat lagi Okey, kalau kat US dah tak ada lama dah benda ni. Orang akan heran. Iaitu sinar cathode menggunakan Dulu saya ada. Awak ada? Okey, bagus. Kita
kena ingat tajuk kita ialah tajuk elektronik. Jadi elektronik ni kita belajar tentang elektron bits. Okey. Jadi elektron yang dipancarkan ke skrin menghasilkan apa gambar tersebut. Okey, kita tengok sikit. Macam mana dikatakan dipancarkan ke skrin, betul ke? Okay, kita akan buka dia nanti Oh, okey. Ini contoh video tersebut. Video ni ada budak, dia ambil magnet dan dia letakkan pada monitor CRT tu. Cuba tengok. So, magnet ni nampak sampai bengkok orang yang dalam gambar tu. Ini menunjukkan bahawa gambar yang terhasil itu adalah bukan cahaya biasa. Dia datang dari elektron. Okey, sebab elektron dia akan terpesong bila kita ada medan magnet. Okey, ini ialah Ni dalam macam mana dia keadaan di dalam CRT monitor tu. Nampak dia ada tube yang besar ni yang kita panggil cathode ray tube. Dia pandangan tepi dia macam ni lah rupa dia, nampak? Panjang. Okey, di mana elektron akan ditembak dan seterusnya terpapar pada skrin. Okey. Cathode ray oscilloscope ini mesin dia, dan kalau kita tengok dekat tempat bahagian skrin ini dia ada cathode ray tube. Inilah cathode ray tube tersebut. Jadi first kita kena belajar tentang cathode ray tube dulu, and then baru kita belajar tentang oscilloscope tersebut. Jadi macam mana tube sinar cathode ini berfungsi, apa elemen-elemen dekat dalam dia, bagaimana elektron tu ditembak sehingga ke skrin, kita boleh bahagikan kepada beberapa bahagian. Gambar ni rasanya ada dalam buku rujukan masing-masing lah. Kalau kita tengok secara mudah, dia terbahagi pada 3, iaitu di bahagian elektron gun. Okey, di mana kalau kita tengok daripada cathode tu dipanaskan sehingga sampai ke accelerating anode. Maknanya elektron tu dipecutkan dengan kelajuan yang sangat tinggi. Selepas tu kita masuk bahagian yang kedua ialah deflecting system. Deflecting system ini ialah sistem Atas, pemisongan. bawah, Kita boleh pesongkan kiri, elektron tu kanan, supaya boleh ke atas atau ke bawah, kanan dan kiri. Dan yang terakhir ialah fluorescent screen, di mana cahaya ataupun elektron tu menghentam fluorescent screen dan menghasilkan cahaya. Okay, kita 3 bahagian. Kita tengok satu-satu. Yang pertama ialah cerita tentang elektron gun. Dekat elektron gun tu, first, mana datang elektron yang nak ditembak tu? Kita nak tembak guna elektron, tapi elektron tu datang dari mana? Jadi, perkataan yang paling kita kena ingat ialah nombor 1, pancaran thermion ataupun dalam bahasa Inggeris thermionic emission. Apa benda thermionic emission? Mana datang elektron? Elektron tu datang daripada permukaan logam yang dipanaskan, iaitu pancaran thermion ialah proses pengeluaran elektron dari permukaan logam yang dipanaskan. Emitting the electrons from the heated metal surface. Jadi elektron dalam logam ni banyak, elektron bebas kita panggil. Jadi bila kita panaskan logam tu, elektron-elektron tu mendapat tenaga dan cukup tenaga untuk terlepas dari permukaan logam. Jadi elektron-elektron yang terkeluar ini diambil dan dimasukkan ke dalam focusing anode dan accelerating anode supaya dia dipecutkan dengan kelajuan yang tinggi. Okey, kalau kita tengok gambar ni, nampak? Ini ialah heating filament untuk memanaskan. Lepas tu ada cathode. Cathode ini ialah nama logam. Bukan nama jenis logam, tak. Logam yang yang dipanaskan yang mengandungi elektron yang banyak tu dinamakan logam cathode. Okey. Dan apabila dipanaskan, keluarlah elektron-elektron akan masuk ke dalam focusing anode dan accelerating anode. Focusing anode ni dia memfokuskan elektron-elektron yang bersepah-sepah tadi tu. Dia akan memfokuskan elektron supaya menjadi satu jalur yang lurus, dan accelerating anode kerjanya memecutkan elektron tersebut dengan kelajuan. Okey, ni awak boleh tengok sampai habis nanti. Okey. Saya akan tunjuk sikit sebab tak nak buang masa kamu lah. Okey, nanti awak boleh tengok. Okey, cuba tengok yang ini Okey. On, apa jadi? Nampak? Nampak Kita sinar ada dia. satu sinaran ataupun satu alur cahaya berwarna hijau tu. Itu ialah sinar cathode. Dia ialah elektron yang dipancarkan dengan kelajuan yang sangat tinggi. Jadi apa dia nak tunjuk dekat sini? Elektron dia mudah. Okey, yang ni dia boleh diterpesongkan sama macam saya cakap tadi. Okey, dia akan deflect. Okey, akan nampak kat sini. Sekejap lagi saya nak tunjuk yang sebab 11.46 awak habis kelas kau 12. Okey. Tak lurus. Jadi bila terdapat medan magnet, kita nampak dia terpesong. So yang kotak-kotak grid tu adalah
mudah untuk kita nak tengok ke mana dia terpesong, sama ada ke atas ataupun ke bawah. Okey, macam dalam kes gambar bawah ni, dia terpesong ke bawah. Okey, tadi tube yang kosong. Lepas tu tube yang ada grid untuk deflection. Yang kali ni pula kita panggil tube palang Maltese cross tube. Dekat dalam tube ini dia ada palang besi ni. Jadi untuk apa? Okay, first kalau kita tengok gambar tu sendiri dah menceritakan dia. Palang Maltese tu dia nak menunjukkan elektron ataupun sinar katod bukan dia macam boleh menembus. Okey, maknanya dia boleh dihalang. Apabila ada warna hijau ni ialah elektron yang telah menembusi ataupun telah melanggar skrin. Manakala yang nampak bayang-bayang yang gelap ni ialah tiada elektron. Maknanya nak bagi tahu cathode ray ni dia tak boleh tembus. Dia tak boleh tembus. Jadi dia macam cahaya biasa juga. Tetapi dia ada special, dia boleh dipesongkan. Cuba kita tengok. Macam mana dikatakan dipesongkan tu. Ini video tersebut. Ini ialah Maltese cross tube di mana dia ada tube kat situ dan dia ada cross. Jadi bila kita switch on, nampak? Dia ada shadow ataupun bayang-bayang dekat belakang menunjukkan elektron tak boleh menembusi. Okey. Jadi apa yang specialnya dengan shadow ini, dia mudah ataupun boleh dipesongkan oleh medan magnet. Nampak? Macam mana dia terpesong? Nampak? Cahaya biasa tak boleh macam ini. So hanya yang boleh ialah elektron. Okey, seterusnya apa yang kita nak tengok? Okey, ini tube yang lain. Tube ni special. Okey, cuba tengok. Dekat pasaran ada Bila macam-macam elektron jenis dipancarkan, tube nampak? Dia berpusing. Ni yang jenis pusing pula. So bila dia berpusing ni, apa nak tunjukkan apa ni? Dia nak tunjukkan bahawa sinar katod iaitu elektron tu mempunyai momentum, mempunyai tenaga kinetik, mempunyai G-shape. Of course lah kan. Yang ini memang awak ada akan G-shape. belajar kira. Jadi kalau cahaya biasa tidak akan menggerakkan objek. Contoh kita ambil laser ataupun lampu suluh, kita suluh, dia tidak akan menggerakkan objek. Tetapi sinar katod dia ada momentum. Dari G-shape dia ada momentum, dia boleh menggerakkan objek. Itulah tenaga kinetik yang dipunyai oleh elektron tersebut. Contoh lagi. Next. Exam pernah tanya, okey, contoh, bila kita pancarkan sinar katod kena pada Maltese cross, kita akan dapat bayang-bayang ataupun shadow. Okey, bila kita letak bar magnet dekat sini, nampak? Tiba-tiba kita nampak shadow tersebut terpesong ke bawah. Okey, exam pernah keluar, SPM 2000 berapa saya lupa dah. Dia pernah keluar, dia tanya macam mana nak menentukan arah pesongan Maltese cross ini. Jadi, kita tengok sini, nampak? Mula-mula ada bar magnet. Okey, bila ada bar magnet, dia ada medan magnet. Jadi, kita kena gunakan Fleming left hand rule. Kerana apa? Kerana daya terhasil. Jangan lupa belah kiri ialah daya. Daya terhasil untuk memesongkan elektron tersebut. Jadi kalau kita tengok, first saya ajar dulu, kita kena tentukan magnet dulu. So macam mana tentukan magnet? Okey, kita tengok ramai yang confuse antara ni S dengan N. Kita ajar dulu magnet dari N ke S. So ramai yang buat daripada N sini sampai balik, turun ke bawah S. Sebenarnya M ini dia keluar ke sana. Dia punya medan magnet keluar ke sana. Sebab tu kita kena buat macam ni. Sebab Hala ke keluar daripada north. di sana ialah arah magnet. Okey, nampak tangan saya macam ni. Alright. Yang kedua ialah elektron. Elektron dia keluar dari mana? Elektron dia keluar daripada belakang ni, dia pancar ke depan lah. Okey, arah di situ. Itu ialah arah elektron yang keluar. Tapi kita nak ambil kalau current. kita guna Fleming left, okey, magnet ke sana, current keluar macam ni, kita akan dapat daya ke atas. Okey. Tetapi daya ini salah. Kenapa salah? Okey, rasanya cikgu pun dah sebut. Arah elektron dengan arah arus adalah songsang. Arus mengalir dari positif ke negatif. Tetapi elektron dia ialah charge negatif. Macam mana dia nak mengalir dari positif? Okey, elektron dia negatif, dia mengalir dari negatif pergi ke positif. Maknanya nak mudah faham, elektron dengan arus sentiasa berlawanan arah. Itu kena ingat. Okey, jadi ini tadi arah magnet. Jadi kita kena ke belakang. Ke belakang ini ialah arah arus kita.
Okey, dan kita akan dapat daya ke bawah. Macam mana? So Dia magnet ke nampak sana, okey. multis dia Tadi nampak gini macam kan, sengit ke sekarang bawah current pergi ke Force belakang. dia turun So, bawah. bila current pergi ke belakang, so kita akan dapat daya ke bawah. Itu sahaja. So nampak ke bawah Ramai lah. yang salah tentang arah elektron dengan arah arus. Elektron dia mengalir keluar, tetapi arus dia masuk ke dalam. Alright. Jadi kita dapat peisongan dia ke arah bawah. Itu saja. Okey. Dan yang kelima, sistem pemesongan. Mana sistem pemesongan? Tadi kita dah belajar dekat elektron gun ni. Belah bawah ini ialah elektron gun. So sampai ke accelerating anode. Okey. Lepas itu deflection system. So deflection system dia ada dua plate, iaitu Y plate dengan X plate. Okey, Y plate, nama pun Y. Dia akan memesongkan elektron ke arah atas dan bawah. Paksi Y lah, mengumpul. Okey. Manakala X plate dia akan memesongkan elektron sama ada ke kanan atau ke kiri. Itulah dia X. Sangat simple. Okey. Saya tak jumpa benda ni dalam buku teks kamu. Mungkin ini tak masuk kot. Ataupun dia kira awak telah belajar dulu. Ada ke belajar yang ni? Tak ada teacher. Tak ada. Tapi ada. dalam textbook pun tak ada. Maksudnya dia dah out of syllabus. Okay. Dia dah check banyak kali tapi nampak macam tak ada. Dah habis. Pemesongan, kita pergi ke screen. Fluorescent screen. Okey, fluorescent screen ini So dia fluorescent screen ni hijau ni Kalau dekat rumah awak, fluorescent awak lampu panjang tu kan. Fluorescent tu warna apa? Lampu Orange panjang. kan? Ha? Kuning-kuning sikit. Putih. Orange. Kuning-kuning kan. Awak tengoklah awak nak ambil bright ataupun awak nak ambil yang warna kuning-kuning macam malap-malap sikit boleh kan. So ada dua colour lah awak boleh ambil. This one is memang dia ambil hijau lah. Sebab tu awak nampak yang cerita jantung orang nak mati tu warna hijau kan. Macam tu. Okay. cerita dia sangat simple. Okey, kadang orang tanya apa fungsi fluorescent screen? Jawapan kita dalam fizik ialah menukarkan tenaga kinetik elektron kepada tenaga cahaya dan haba, tapi haba tak payahlah. Tukarkan tenaga kinetik elektron kepada tenaga cahaya. Jadi sebab itu kita dapat tumpuk yang bercahaya pada skrin. Ada juga dia tanya, kenapa nak kena vacuum? Dalam kawasan tu, kenapa dalam tube tu nak kena vacuum? Okey, antara jawapan yang kita terima ialah mengelakkan perlanggaran antara elektron dengan Collision between zarah-zarah udara ataupun molekul-molekul udara. Sebab elektron ini sangat kecil lah kalau kita nak compare dengan zarah-zarah udara. Okey, itu cerita tentang fluorescent screen. Okey, itu tadi lah to convert the kinetic energy to light energy. Okey, sedikit calculation. Macam mana, ada juga soalan dia tanya macam mana nak kira tenaga ataupun laju elektron. Okey, contoh, calculate the speed of electrons when the accelerating potential difference. Okey, accelerating anode tu dia ada dia punya nilai voltan dia 3000 volt. Okey, kenapa kalau 3000 volt berapa laju elektron tu boleh dipecutkan? Alright, jadi dekat sini calculation dia sangat simple. Dia bermula dengan konsep electrical potential energy, kita convert kepada kinetic energy. Okey. Sebab kalau tidak ada kalau kosong volt, contoh accelerating anode kita kosong volt, maka elektron tu tak dipecutkan. Jadi kalau lebih tinggi voltan accelerated anode tu, elektron kita akan pergi lebih laju. Maknanya kelajuan elektron tu 100% bergantung kepada voltan yang dibekalkan. Jadi electrical potential energy kita convert kepada kinetic energy. Jadi simbol dia kita permudahkan EP potential energy, electrical potential energy kepada kinetic energy. Okey. Jadi ini mungkin kita rumus ni memang kita belajar. Okay. Untuk EK kinetic energy half mv Ini square. yang keluar. Saya rasa semua tahu. Kita dah belajar masa tingkatan 4. Untuk yang silibus terkini ini setengah mv kuasa 2 ni kita akan belajar tingkatan 5. Okey. Ni tenaga keupayaan elektrik. Tenaga keupayaan elektrik formula dia EV. E ialah cas elektron dan V ialah voltan ataupun beza keupayaan. Maknanya cas elektron darab dengan voltan Voltage. dia. Okey. Ni. Cas bagi satu elektron ialah 1.6 kali 10 negatif 19. Okey. Darab Dia dah dengan constant 3000 volt sebab kita punya voltan adalah 3000. Okey. Setengah M. M ni M apa? Mass. G same bagi satu elektron. Okey.
Boleh tekan kalkulator. 1.6 kali 10 negatif 9 ni pun ada dalam kalkulator. 9.1 ni pun ada dalam kalkulator juga. Dan V kuasa 2. Jadi kita pindahkan supaya kita boleh kira V dan akhirnya V kita dapat 3.25 kali 10 kuasa 7 meter per second. Okey. Jadi dia punya idea sangat simple. Dia bermula daripada tenaga keupayaan elektrik tukar kepada tenaga kinetik dan kena ingat satu benda lah, iaitu formula dia. EV. EV ialah tenaga keupayaan elektrik tukar kepada setengah mv kuasa 2 tenaga kinetik. So E ialah charge dan M ialah jisim elektron. Dia mesti bagi punya. Okey. Setakat tu okey? Alright. So kita habis tentang tube sinar katod. So ciri-ciri elektron. Okey, yang kira-kira ni tak ada dalam tajuk kamu. Selepas ni dia dah masuk semiconductor diode. Okey, jadi dalam tajuk ni yang penting adalah macam mana nak menentukan arah. Okey, kita tengok sini. Ini yang dia dah deflect. Okey, so kita tengok gambar satu dulu. Dan satu lagi yang kiraan EV tu Okey, this one awak pakai tangan. Okey, saya dah pilih tangan ni. Okey. Ini awak tengok ini kalau warna merah ni apa? North ke south? South. South. Ni Jika je. saya nampak tadi tulisan dia N tadi. Saya nampak yang tadilah lepas nak dapat gambar pusing ni kan, yang sebelum tu dia macam dia gerak-gerak ni, sebelum dia nak gerakkan benda ni, saya nampak ni N, okey. Tapi ni negara lain punya kot. Tapi saya dah tengok tadi ni memang N. N. Yang ni hijau kan. Kita biru kan. Jadi yang ni S South Okay. Saya N okay. Jadi video yang awal tadi tu dia sebelum saya screenshot yang nak dapat gambar condong ini, saya dah screenshot this one is N lah. Okay, jadi kita tengok kat sini anak panah tangan awak akan pakai left hand flaming. So tangan awak menuju ke N. So ini arah sana. Arah sana adalah I. Okay, ingat walaupun awak nampak dia terkeluar belah sana, tapi yang flow belah sana adalah elektron. So tapi kita nak kira current, so current kena flow masuk ke dalam. Okay, ni N. N ke sana. Tangan kita akan selalu menunjukkan north ke south ni. Okay, so kita akan dapat force dia ke bawah. So force dia ke bawah ni jadi nampak deflect dia turun bawah. Yang ini penting yang ini memang ditanya, memang dalam silibus. Okay, dan bila dalam keadaan macam ni pula, the second gambar ni, first one, the second gambar. Okay, awak tengok ni tangan ni, saya pilih tangan ini, magnet dia. Okay, lepas tu this one is current. So nanti akan dapat force ke atas. Okay, boleh ikut? Boleh teacher. Okay, so dia akan dapat condong macam tu lah. Okay, so benda ni penting untuk awak tahu. Dan another one yang penting dalam tajuk ini adalah, mana dia? Bukan ni, bukan. Sorry. Sekejap, textbook. Sorry, sekejap. Okay, textbook ni. Okay, yang lagi satu adalah kiraan. Okay, jadi yang ini yang dia kata kat sini. Okay, ni sifat deflect tube ni dia akan jalan straight line, tapi bila ke atas adalah positif, dia nak suruh awak bayangkan dia akan deflect ke mana. So dia akan deflect atau dia akan condong sebab dia adalah charge negatif. So dia ion tu akan ternaik ke atas sebab atas tu positif. Kalau positif dia duduk kat bawah, sinar tu akan tertarik ke bawah. So
elektron ni dia bukan saja condong disebabkan oleh magnet, dia juga dicondongkan oleh terminal yang ini, terminal positif negatif ni. Kalau ada terminal positif negatif kat kawasan tu, dia pun boleh deflect juga sebab dia adalah elektron, dia mudah dipesongkan juga oleh terminal yang ada kat atas ke bawah yang positif negatif tu. Okay, plate ni ada kat sini. Plate ni ada kat sini. Okay, kat sini ada. Okay, kemudian ini so ada dua lah ya, satu yang ini, satu lagi bila diberikan magnet. Okay, mula-mula awak switch on dia akan warna kuning, lama-lama dia akan turn kepada hijau. Sebab apa? Dia dah hentam. Tadi dia baru nak buka lampu. Lepas tu dia ada nampak shadow-shadow sikit. Dia ada take time. Benda beam yang high speed ni dia kena ambil masa sikit dan dia akan travel straight line. Lepas tu dia akan nampak hitam kat sini sebab ada palang Maltese. Lepas tu dia akan hentam dekat situ, baru nampak fluorescent tu colour, baru ada. Okay. Jadi awak nampak shadow dia nanti, kalau awak letak magnet dia akan gerak kiri kanan. Itu je cerita untuk dipelajari Dan awak ada sedikit kiraan elektromotif elektron dengan volt. So ini dia punya rumus dan itu sahajalah. Lepas tu dia ajar awak kira sikit. Kira ni masukkan sahaja, awak kenal pasti which one is E. E dah cakap dah, semua dah bagi. Cuma nak masuk dalam rumus je. Volt pun dah bagi, bubuh saja dah dapat kira. Okay. So itu sahaja untuk tajuk yang nak dicerita kat sini. Cuma benda tu nampak baru lah. Then 5.2 dah tajuk lain. Lepas tu ni kira tak done lah, awak cuti je lah. Dah pukul 12. Kelas habis dah kan? Pukul 12. Teacher. Sekarang English. English pula Okay. So buku latihan saya ada kat situ. Saya rasa awak boleh kira sendirilah kot yang latihan tu, page. Okay. Sikit saja. English sekejap Okay, page 142 saya nak awak jawab. Saya hanya bagi jawapan saja. Tapi awak kira lah page 142 nombor 1, 2, 3, 4, 5. Tak susah pun, masukkan nilai saja. Boleh? Okay, teacher. Boleh teacher. Tolong ambil kedatangan. Okay, itu saja. That's all. Bye. Teacher, thank you. Thank you, teacher. Jadi teacher. Bye teacher. Thank Bye. you.